بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن طارق الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk kita menyambung pembacaan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan pada malam ini kita baca sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini ialah merupakan satu doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk kita berdoa dengan doa ini. Doa ni pendek aja, iaitu Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita berkata, katakan, qul Allahumma ighfirli, wahai Tuhan, ampunkan aku. Warhamni, rahmati aku. Wa'afini, afiatkan aku ataupun sihatkan aku. Warzuqni, dan rezekikan aku. 4 perkara. Nabi kata minta 4 perkara ni, fa inna haula'i, maka 4 perkara ini tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Doa ini
terangkum di dalamnya dunia engkau dan juga akhirat engkau. Kita baca 4 perkara ni, terangkum dalam tu permintaan kita untuk dunia kita, dan juga terangkum dalam dia ialah akhirat kita. Ni hebat doa ni, Nabi kita bagi pedoman pada kita. Kadang-kadang kita ni nak berdoa ataupun kita berdoa perkara dunia saja. Kadang-kadang kita berdoa benda tu akhirat saja. Tapi kalau kita berdoa dengan doa ini, kita dah berdoa dunia dan akhirat kita. Yang pertama kita minta Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Sebagai hamba kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berada dalam situasi diperintah dan dilarang. Bila mana kita tercipta sebagai hamba, kemudian kita sampai kepada satu peringkat yang disebut dengan mukallaf, iaitu orang yang ditaklifkan dengan hukum syarak, wajib, sunat, haram, makruh, harus. 4 hukum ni diletakkan di atas bau kita untuk memikul hukum ni. Maka orang yang dipikulkan ke atas diri dia dengan hukum syarak disebut dengan mukallaf. Dalam waktu yang sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ialah orang yang berakal, dengan makna kita waras. Selepas kita Islam, kita baligh, kita berakal, langsung hukum 5 ni terpundak ke atas kita. Dalam kita duk menanggung hukum ni, kita kadang-kadang tergelincir juga daripada hukum ataupun yang diwajibkan ke atas kita ni. Paling kurang sekalipun kita tak langgar, tapi kita buat tak sempurna. Sekalipun hukum tu kita tak langgar, tapi kita buat tak sempurna. Contoh macam semayang. Bila kita semayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah pasti sembahyang kita tidak sempurna. Maka di atas sembahyang yang tidak sempurna tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka syarak kita mensyariatkan untuk kita mengungkapkan istighfar selepas daripada kita memberi salam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pasal Tuhan tahu kita mesti tak sempurna punya sembahyang kita, maka Tuhan letakkan siap sunat ketika itu kita kata astaghfirullahaladzim, sebagai kita nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tahu perintah dia berat, Allah tahu perintah dia berat. Oleh kerana dia maha mengetahui tentang perintah dia berat, maka dia telah buat siap-siap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang nak menyempurnakan balik sembahyang kita, iaitu mengungkapkan istighfar selepas setiap kali kita sembahyang. Dan Allah tahu kita mesti tak akan terlepas daripada kita berdosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan daripada awal-awal lagi perkara-perkara yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kita ambil wuduk di rumah. Bila kita ambil wuduk di rumah, kita mai masjid. Setiap orang yang mengambil wuduk di rumah, dia mai masjid, langkah dia selangkah
Allah ampun dosa dia. Dalam langkah yang sama Allah angkat satu darjat dia. Dalam langkah yang sama Allah hapuskan dosa dia. Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah angkat darjat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam langkah yang satu, Allah bagi satu kebajikan, Allah hapus satu kejahatan, Allah angkat darjat kita. 3 perkara semua dalam satu langkah. Maknanya betapa Allah itu penuh dengan rahmatnya melimpahkan kepada kita. Baik. Masuk masjid pula. Masuk masjid pula. Ada malaikat tugas. Malaikat ni dia bertugas sepanjang masa. Setiap kali masjid orang buka, malaikat ni dia bukan tunggu waktu mana nak masuk sembahyangnya. Dia bertugas di masjid, jaga pintu. Bila mana satu orang masuk masjid, malaikat tu tak akan bagi masuk seseorang itu dengan dosa-dosa dia. Berarti orang masuk masjid, masuk dengan keadaan diri bersih dan suci daripada dosa. Allah Subhanahu Muhammad. Malaikat ni tahan dosa orang tu luar. Bila orang tu masuk dalam masjid, dia dah masuk tanpa dosa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila orang tu nak keluar daripada masjid, malaikat ni Allah dah programkan siap. Dia kata, sallallahu alaihi Muhammad, dosa dia ku pegang. Dia masuk masjid tanpa dosa. Takkan dia nak keluar, aku nak berdosa dia balik atas dia. Tu malaikat tu Allah program macam tu, set siap dalam diri dia macam tu. Akhirnya orang tu keluar daripada masjid tanpa dosa juga. Dalam masjid kita bersalam dengan kawan-kawan kita. Bila kita salam sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka berguguranlah dosa-dosa kita melalui celah-celahan jari kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tuan-tuan, saya dalam i'tiqad saya, satu pun tak boleh menyalahi sunnah dan perintah Allah. Pada saya lah, saya pegang macam tu. Saya tak tahu orang lain. Dalam isu berkaitan COVID ni, saya masih pegang boleh salam. Saya lah, orang lain terpulang kat orang lah. Sebab Islam sesuai semua tempat dan zaman. Allahumma salli ala sesuai semua tempat dan semua zaman. Barangkali ni program orang lain kot. Saya pernah tengok satu filem. Filem tu macam dia telah dah dia nak buat benda ni. Don't touch, jangan sentuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang beriman tuan-tuan, su'rul mu'min syifa. Bekas orang beriman ialah penyembuh, ialah penyembuh. Kita makan dalam talam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bekas kawan kita, bekas kita. Ada penyakit dia tak hilang melainkan dengan bekas orang beriman. Ada penyakit yang tak hilang melainkan dengan bekas orang beriman tu. Bila makan sama-sama, ni orang semayang, ni orang masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka Nabi kata su'rul mu'min syifa. Bekas orang beriman tu ialah syifa, penyembuh penyakit. Ni i'tiqad saya lah. Yang orang lain saya tak tahulah. Wallahu a'lam. Jadi saya masih pegang. Macam juga ayat qolah. Ayat qolah dari dulu sampai lah tak pernah ada masalah. Kalau ni saya tengok alhamdulillah qolah penuh. Ada lagi masjid yang tak isi ayat ni. Ayat qolah ni selagi mana dia cukup 2 qolah, dia aman daripada penyakit. Bila kurang tu tak boleh celup. Islam ni sesuai semua zaman.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bakteria, virus semua akan mati bila cukup 2 kolah. Ni dan kita kena ngaji bab ayat, pH ayat. Ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kalaulah mudaratlah 2 kolah ni dari dulu sampai lah, tuan-tuan pernah tak tengok orang tulis di tempat kolah tu orang yang kurap jangan celup. Orang kurap jangan celup, orang gatal jangan celup. Tapi semua celup, alhamdulillah tak ada masalah apa. Bahkan ayat kolah ni pula ada bentuk rawatan diambil dengan 7 kolah ayat. Menyembuh penyakit. Macam mana penyakit tak masuk? Dah dijamin dalam agama. Islam sesuai semua zaman. Pada saya lah, tuan-tuan nak pegang, terpulang. Tak boleh longgak sikit pun tentang akidah, tentang hukum Islam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah cerita, nak ulang balik cerita. Saya bersama dengan salah seorang qadhi dalam kawasan kita di Kedah. Di Kedah ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada kawasan-kawasan Allahumma salli ala sama yang kawasan siap. Bali, Syekh, Kubang Pasu, Kuala Nerang, Langkawi, ini kawasan-kawasan yang ada siap. Satu masa satu orang Siam masuk Islam. Bila dia masuk Islam, orang Siam ni duduk dalam masyarakat, orang Siam masuk Islam ni duduk dalam masyarakat Siam. Dia tak keluar daripada kampung halaman dia, duduk situ. Bila mati Siam hak masuk Islam ni, Siam ni dia nak serah kepada orang Islam, nak serah pada malih agama sallallahu alaihi Muhammad. Dia buat dulu adat ataupun orang panggil apa, tradisi dia. Dia kena buh dalam long, lepas tu dia paku panjang tu. Lepas tu bila duk mayat tu dalam tu, dia temankan mayat dengan hantu dia, dengan jin siap. Bila selesai berapa malam tak tahu, sallallahu alaihi Muhammad, berapa jam tak tahu, baru dia panggil orang Islam ambil. Jadi malih agama yang ambil, jabatan agama yang ambil. Jadi sahabat saya Tuan Qadhi ni masalah, dia cerita kawan dia bila nak ambil, nak buat keluar mayat ni, tuan-tuan berantu. Dia pakai apa, pakai nak buka tu, nak buka, nak tarik keluar paku tu, dia bunyi macam misteri Nusantara sallallahu alaihi Muhammad. Bunyi penggurun lah. Lepas tu serah balik Tok Qadhi ni sallallahu alaihi Muhammad. Dia balik daripada tempat Siam tu, dia rasa kereta dia berat. Kemudian dia rasa kena peluk. Dia kata berat. Tapi dia ambil telefon, dia kata ni, sembang kawan sama-sama lepas Tok Qadhi lah, ni aku ni, kereta aku berat, aku nak peluk, nak buat macam mana ni. Kawan saya tu, dia cerita, Tok Qadhi kawan saya tu, dia kata sallallahu alaihi Muhammad, hang berhenti masjid yang ada kolah, hang mandi. Hang berhenti masjid yang ada kolah, hang mandi. Sallallahu alaihi wasallam. Hang ada kain tak? Ada. Hang londeh seluruh hang semua, hang pakai kain. Baju hang pi tadi tempat Siam tu hang buang semua. Dia berhenti masjid mana tak? Dia mandi, habis jin siap. Ni kita pakai kain dia, baju tak pakai lah kot. Tu dia kata, ni aku berasa lagi ni. Hang berhenti lagi masjid ada kolah. Berhenti masjid ada kolah tu, subhanallah, barulah habis. Hak duk runtun dia, hak bergantung dia, hak kereta dia berat tu. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu kawan nak telefon dia, aku nak bang hang jangan balik lagi, hang kena pergi kot lejauh dulu. Hang baca-baca apa kuliah, baca-baca apa yang hang nak baca. Lepas tu baru hang balik, jangan hang tunggu balik lagi. Tu ayat ada apa lah. Sebab tu nasihat Tok Qadhi ni, siapa-siapa buat masjid, jangan buat masjid tak ada kolah, tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita orang Islam, pasal apa kita nak ikut orang lain?
Tak percaya ke kepada hukum Islam yang syamil kamil mutakamil ni? Sempurna lagi menyempurnakan kita yang nak memberi rahmat kepada orang lain. Islam ni tak ikut siapa pun, tak ikut dia sudah. No, tuan. Islam ni, kita ni tak ikut siapa pun sudah, ikut Islam ya. Selamat dunia akhirat. Masalahnya orang nak pergi tengah, nak kacau agama kita. Kita pun turut. Kita tak study lagi, kita tak buat research lagi. Tu yang saya tertarik komen Ustaz Datuk Badli Shah. Dia kata cerdik-cerdik kawan buatlah kajian saat. Betul ke jarak 1 meter ni Musa Sayyidina Muhammad, mana kuman ni tak boleh pi dalam jarak 1 meter. Jadi tak ada orang sambut lagi hak dia kata tu. Cerdik-cerdik pandai buat kajian saat, dia kata. Jadi kita ni belum pun kita buat kajian, kita dah ikut orang dah. Ikut orang, tak ikut kita lagi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan bersalam salamat itu akan meluruhkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akan meluruhkan dosa-dosa yang ada pada kita, berguguran dosa-dosa kita. Maka Tuhan buat semua perkara, banyak perkara yang menyebabkan kita diampun dosa. Tu tak kira kita sujud lagi. Bila kita sujud, semua dosa kita gugur. Tak kira kita sembahyang di rumah, tak kira kita sembahyang di masjid, tak kira kita sembahyang di surau. Setiap sujud habis dosa kita. Baik, satu. Yang kedua, warhamni. Tuhan, tolong rahmati aku. Rahmatilah aku. Maknanya kita ni dalam apa situasi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita duduk, kita harap kita mendapat rahmat Allah. Apa dia makna rahmat? Rahmat ni mana kasih sayang. Hidup ni dia tidak akan sejahtera, tak akan selamat, tak akan tenang tanpa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat mana? Kasih sayang Tuhan. Tuhan, tolong limpahkan kepadaku kasih sayangmu. Saya nak tanya tuan-tuan, ni kasih sayang. Suami isteri duduk dalam rumah, bolehkah hidup tanpa kasih sayang? Hari itu ada sikit masalah isteri dengan suami. Suami makik-makik tidur, tegur pun tak. Pi mandi, masuk bilik air, lepas tu pi masjid, balik mai, bini siap dah sarapan, abang sarapan dulu. Tak tengok lah, terus pi kerja. Macam mana isteri di rumah? Boleh hidup ke sehari tu? Balik pula kerja, abang buat tertib. Lama semua dia mendera bini dia. Kesian tu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, boleh hidup ke macam tu? Tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Sama juga suami pun mengharap kasih sayang isteri, tapi isteri bab tu dia kira dengan kerja dia ya. Saya jumpa satu orang, dia ni mula-mula okey. Bini ni dulu tak kerja, tiba-tiba kerja. Jual apa tau? Buka satu kedai. Akhir tinggal hai suami-suami. Tak ada lah. Dia nak ambil tahu hai laki dia. Dia kira menega dah ya. Allahu akbar tuan-tuan. Tak boleh hidup tanpa kasih sayang. Anak-anak dalam rumah, walaupun rumah besar, mah ligai rumah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak bagi duit nak pergi sekolah. Ni hampa nak belanja 500-600 soalan sayyidina Muhammad. Tapi mak ayah ni keluar pagi balik malam. Tak ambil tahu hai anak-anak. Agak-agak anak-anak ni nak jadi budak, nak jadi orang tak? Tak jadi. Walaupun dunia semua dapat, kasih sayang tak ada, tak jadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, begitulah orang tua kita, mak ayah. Anak-anak dulu waktu budak doang kita. Bila dapat keluar, tak pernah ambil tahu hai kita. Telefon pun tak pernah. Kita pun kata lepas ingat kat kita tak? Duk sembang lelaki bini. Lepas ingat kat kita tak?
Tak ingat dah kot. Macam mana mak ayah mata tu? Tak seronok hidup akan tamakan dunia. Tuan-tuan, kalaulah kasih sayang sama-sama manusia pun kita kalau tak dapat, kita tak boleh hidup. Tuan-tuan, bolehkah hidup tanpa kasih sayang Tuhan? Tak boleh. Merana dalam diri. Hidup tak seronok, tak tenang, tak bahagia. Ya subhanallah, kita minta Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Waktu mana kita sakit, kita harap rahmat Allah turun kat kita. Waktu mana kita susah, kita harap juga rahmat Allah turun kat kita. Bila mana kita sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita harap rahmat Allah tak berpisah dengan kita. Maknanya, kalau sakit tu bawa pada mati, kita harap rahmat Allah mengiringi. Ketika nak habis umur, kita boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Kita harap rahmat Allah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Rahmat Allah penting. Sebab tu bila masuk masjid kita minta tu, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Siapa tak main masjid, dia tak minta lah rahmat Allah. Kalau sehari kita masuk masjid 5 kali, 5 kalilah kita berdoa, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Wahai Tuhan, tolong buka ke aku pintu-pintu rahmat Engkau. Bukan satu pintu, walaupun kita masuk satu pintu, tapi kita minta Allah buka pintu-pintu rahmat dia. Siapa yang tak doa ni? Rasulullah sendiri tak. Kita minta Allah rahmati kita. Sari melangkah, sari demi sari, sari demi sari, umur kita beranjak. Kita harap Allah mengiringi umur kita dengan rahmat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak orang luar sana tak mendapat rahmat Allah. Tua tapi tak rasa diri tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Putih janggut tak boleh tukar, muka tua tak boleh tukar, tapi tak berasa diri itu nak mati. Tu kalau Tuhan tak merahmati. Kalau Tuhan merahmati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak tunggu tua, muda pun dah rasa nak buat persediaan untuk mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia tuan-tuan, dia malaikat 2 kali mai ziarah kita. Malaikat mana tu? Malaikat maut. Dalam seumur hidup kita, dia 2 kali mai. Isyarat besar. Yang pertama, dia mai kita rasa sakit, rasa macam lengur, rasa macam sakit tulang belakang. Pernah rasa lagi? Tu mai dah tu. Tu mai dah. Sleep disc lagi lah. Soalan saya, pasal apa mai tulang belakang? Tulang belakang ni dia ialah merupakan, orang panggil zuriat manusia ni duduk tong tu. Orang laki-laki mani dia di tulang belakang. Manusia ni asalnya pak. Sebab tu kita kata wali walidayya. Walid itu makna ayah. Bila kata wali walidayya, wali walidina, jadi wali walidayya makna 2 mak ayah, 2 bapa dan ibu. Asal manusia ni ialah ayah. Bila dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah berasa dah, pernah dah rasa sakit tengah belakang. Tanda kedua, dia mai dengan tanda di janggut ataupun di kepala, mai warna putih. Ala sayyidina Muhammad. Berarti semua ada tanda kedua dah. Ala sayyidina Muhammad. Saya salah sayyidina Muhammad satu masa depan guru saya Syekh Nuruddin. Waktu tu lama dah, arwah 40-an. Dia kata, Ustaz Zainal, Ana nampak di janggut enta itu ada 12 urat uban. Saya kata betul ni. Kita duk perasan kata ada yang putih-putih. Sungguh 12. Lah tak ada 12, lah beratus yang ni. Habis dah ni. Ada sikit-sikit lagi hitam. Ta'ala Sayyidina Muhammad.
Segi rambut tak hitam, segi ni tunjuk kata malaikat main dah 2 kali. Main kali ketiga mati. Bila tak tahu. Tapi hari duk tunggu, bila dah mati malam ni apa? Bangkit lagi esok. Hari ni apa? Tak lagi. Malam lah. Malam ni apa? Duk tunggu bila nak mati tu. Nanti kita harap kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan bagi kita duk rasa ingat mati. Sebab mati ni orang yang akan mati baik kalau dia ingat mati sehari semalam 24 kali. Kalau tak ingat mati 24 kali sehari semalam, berarti dia dalam keadaan kritikal. Kena ingat sehari semalam mati 24 kali, baru dia mati bahagia insya-Allah. Qala wa'afini. Baik. Yang ketiga, kita minta Allah bagi kita sihat. Wa'afini. Kenapa kita minta Allah bagi kita sihat? Sebab nak buat ibadat. Nak buat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dulu ni kita tak gemuk sangat. Dulu ni kita kering je. Waktu tu ringan semayang. Bila kita mula badan naik, berat semayang. Nak tunjai naik pun bergagah orang kata. No, masalah sama. Dulu turun, boleh turun lutut dulu. Lah turun lutut dulu. Tembam. Tuan-tuan, masalah sana. Saya dapat satu ilmu daripada guru saya. Jadi kita ni dulu ni mungkin kita boleh berdiri. Kita bila mana kita tahiyat, kita boleh berdiri. Jari kaki kita. Tapi sampai satu masa tak boleh diri lah, sakit. Kata guru saya, masalah jangan layan. Jangan layan. Walaupun sakit, diri juga. Nanti sihat. Salah semua. Sebab kita ni kata ulama, dia sihat ni, dia kita sembahyang sempurna berarti kita sihat. Kalau sembahyang tak sempurna berarti tak sihat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau boleh melakukan pergerakan dalam sembahyang mengikut seperti mana asai yang Nabi kata, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah seperti mana kamu tengok aku sembahyang, insya-Allah kita akan sihat. Ada orang dia jangka, kalau aku berdiri kau rebah ni, aku sembahyang duduk. Sebenarnya belum tentu lagi tu. Dia yang kata kalau diri rebah, hang tak cuba lagi. Cuba hang diri dulu. Bila berdiri, pasti kata nampak baru duduk. Ni di awal dirilah. Sampai bila kita tak sihat. Ni kata guru saya. Jadi subhanallah, maknanya masalah Sayyidina Muhammad, kita ni subhanallah, baik minta Allah bagi sihat. Wa'afini, wa'afiatkan aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi kita sihat. Pasal apa? Sebab nak buat ibadat. Kita pun kita minta Tuhan bagi kita sihat, masalah Sayyidina Muhammad, sampailah kita berada di akhir hari kita duduk atas muka dunia ni, boleh lagi main mengaji. Harap-harap. Kalau Tuhan nak bagi mati malam, siang boleh main mengaji lagi. Kalau Tuhan nak bagi mati malam, malam boleh main mengaji lagi. Allahu Akbar. Tak ada ibadat yang paling besar melainkan main mengaji. Bukan tulis apa pun, dengar macam tuan-tuan, sudahlah, cukup lah. Orang panggil tak ada telinga, tak ada sungguh kan. Sehari Acik lawan tanya, tadi ustaz mengajar apa? Mengajar apa? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ingat apa, ingat mati, sudahlah. Malam ni bawa mati, cukup lah. Tuan-tuan, harapan saya, harapan kita semua. Dan yang keempat, warzuqni, Tuhan rezekikan aku. Rezekikan aku. Makna kita ni, kita minta Tuhan murahkan rezeki. Sebab bila kita murah rezeki, tak sempit rezeki, hati kita senang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia sebab rezeki ni tuan-tuan, hati kita duduk di mana rezeki kita.
Hati kita ni dia duduk di mana rezeki kita. Kalau rezeki kita masalah, hati kita masalah. Sebab itu Nabi kita SAW menganjurkan kita sembahyang duha hari-hari. Nabi kita SAW menganjurkan kita istighfar sebanyak-banyaknya, 70 hingga 100 kali. Nabi kita SAW menganjurkan kita selawat sebanyak-banyaknya. Semua ni nak tarik rezeki lah kak. Lepas tu Nabi kita SAW menganjurkan terima tetamu dengan baik. Sebab tetamu dia bawa rezeki. Bila dia keluar, dia buat pi dosa kita keluar. Jadi oleh kerana tamu ni dia bawa rezeki, masalah Sayyidina Muhammad, jadi kena layan dia habis-habis layan. Sebab dia bawa rezeki, kita bayar balik kat dia. Masalah Sayyidina Muhammad. Demikian juga anak bawa rezeki juga. Ada setengah orang takut terima anak. Tuan-tuan, anak bawa rezeki. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi 4 perkara ni kalau terimpun pada kita, berarti telah berimpun pada kita dunia dan akhirat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, saya nak bagi satu doa. Ni doa murah rezeki. Tapi tuan-tuan tak boleh tulis. Pantang dia tulis. Tulis tak jadi. Tuan-tuan kena mengapai. Ni pelik sikit ni. Tuan-tuan tulis tak jadi. Hak ni hak dengar live pun kena mengapai. Tuan-tuan hak dalam depan saya pun kena mengapai. Kalau tulis tak jadi. Amai selepas maghrib, selepas subuh. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba, belakang tu hamzah, karimil aba wal ummahat. Dia 4, kena berhenti 4 tempat. Allahumma berhenti, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Aba tu kena panjang sikit. Aba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Kata tengok. Salli wa sallim. Cerdik apa? Cepat boleh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Lagi sekali. Alhamdulillah. Lepas subuh baca 10 kali, lepas asar baca 10 kali. Lepas kita berdoa tu sambung baca doa. Lepas kita baca doa habis tu, lepas doa tu baca lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. InsyaAllah rezeki mai macam ayak, macam boh mai, murah sungguh insyaAllah. Tapi kalau mai esok, nak mai esok tak mai lah. Esok nak murah rezeki dah tak. Dia kena cukup istiqamah. Hari-hari baca lepas asar, lepas subuh, lepas asar, lepas subuh. Lepas tu boleh tengok insyaAllah. Jadi saya ijazahkan amalan tu pada kita semua. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan pun boleh bagi orang juga. Tapi dengan syarat tu ya, tak boleh tulis. Dia kena mengapai. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا
كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك